Kita sampai ke hadis yang ke-262 daripada saya rujuk pada kisah 1000 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 262 iaitu tongkat Nabi yang Nabi hadiahkan menjadi lampu spotlight dan boleh memukul syaitan yang ada dalam rumah sahabat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'u wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم والتعليم وتذكر التذكير على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin sidang Jumaat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kita memanfaatkan kesempatan yang berharga ini, waktu yang berharga menunggu salat fardu Jumaat. Kita diberi peluang oleh Allah Taala untuk meneruskan ibadah kita, mengabdikan, menghambakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah dengan melakukan ketaatan kita. Mudah-mudahan ketaatan itu akan meningkatkan ketakwaan kita, mengundang cahaya dalam hidup kita, hidayah, sehinggalah kita menjalani kehidupan dengan kawalan daripada hidayah taufik Allah, sehingga ke akhir hayat kita dengan husnul khatimah saat kematian. Dan mudah-mudahan dengan demikian akan mengundang redha Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah kita salawat pada hari yang mulia ini, kerana Nabi seolah menanti-nanti salawat daripada tuan-tuan sekalian. Lebih-lebih lagi bila kita mendengar namanya disebut, nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka wajibkan diri kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus dalam masa yang singkat ni sebelum azan Jumaat, sementara kita menunggu azan, maka menunggu salat Jumaat itu adalah satu ibadah. Jangan lupa kita ni i'tikaf saja, aku i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Taala. Dan juga dianjurkan kepada saudara-saudara kita yang masih berada di luar masjid untuk masuklah beriktikaf dalam rumah Allah dengan seberapa segera untuk mendapat faedah dan ganjaran yang lebih besar. Kita tengok kisah-kisah mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang aneh, yang luar biasa, yang tak masuk akal tapi boleh berlaku. Tak masuk akal tapi akhirnya boleh berlaku dengan kurniaan daripada Allah, dengan kasih sayang daripada Allah kepada para nabi, sebagai tanda bahawa Allah nak menunjukkan benarnya nabi yang diutuskan. Semua para nabi mempunyai mukjizat, tetapi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbanyak, yang terhebat, yang termulia yang berlaku kepadanya. Kita sampai ke hadis yang ke-262 daripada saya rujuk pada kisah 1000 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 262 iaitu tongkat Nabi yang Nabi hadiahkan menjadi lampu spotlight dan boleh memukul syaitan yang ada dalam rumah sahabat ini. Kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Sayyidina Qatadah bin Nu'man. Sayyidina Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Dia antara yang disebutkan dalam riwayat, mata dia agak
memang tak nampak lah. Nampak cahaya gitu je. Tak nampak objek. Macam ada katarak, macam ada kelabu mata dia. Kabur sangat. Memang kalau waktu malam tu tak nampak langsung. Kan? Satu malam dia menunggu dalam masjid. Lepas sembahyang Isyak, maka Nabi suruh dia tunggu. Wahai Qatadah, kau tunggu dalam masjid, jangan keluar sehingga aku datang pada engkau. Dia pun tunggu Nabi tengah sembahyang sunat, maksudnya Nabi urusan sembahyang sunat, dan selesai Nabi jumpa dia. Maka diceritakan baginda memberikan aku tongkat baginda, tongkat Nabi, bagi pada dia Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Dan Nabi kata, sesungguhnya syaitan telah datang dalam rumah engkau bila kau keluar tadi. Syaitan datang rumah engkau. Dalam rumah engkau, syaitan datang bila kau keluar ke masjid. Syaitan masuk rumah engkau. Pergilah dengan membawa tongkat ni. Nabi kata, nak ambil tongkat ni, bawa masuk dalam rumah engkau nanti. Peganglah sehingga engkau masuk dalam rumah. Tangkap dia, pukul dia di penjuru rumah engkau yang ada gelap. Kawasan, nanti kau nampak kawasan tu pelik lah, ada gelap di situ. Kau pukul dengan tongkat ni, hantam dia, kan? Maka itu syaitan. Nabi kata, Nabi duduk di Masjid Nabawi, macam mana boleh berlaku? Tahu di sana itu mukjizat. Nabi tahu apa yang berlaku dalam rumah dia. Jadi dia pun ambil tongkat Nabi tadi, dia pun keluar daripada masjid. Tiba-tiba masjidnya ni, tongkatnya ni jadi spotlight yang bercahaya depan, kiri, kanan, depan, belakang. Biasa kita punya torchlight, tuan-tuan, lampu ke depannya lah, kita menghalau ke situ je cahayanya, belakang gelap. Tapi bila dia bawa, kelilingnya beberapa hasta bercahaya terang, sehingga orang lain yang mata terang pun tumpang cahaya dia, cahaya tongkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menjadi penyuluh jalan untuk orang lain. Seolah dia penyuluh jalan, orang lain tumpang cahaya dia. Aku tiba dalam rumah aku, ke rumah keluarga aku. Aku lihat dalam rumah aku semua ada cahaya, sebab tongkat termasuk cahaya semua rumah dia, kecuali satu sudut aku lihat waktu tu keluarga dia dah tidur lena, dan aku lihat di satu penjuru rumah terdapat macam seekor landak gelap. Cahaya gelap tu ada hitam di situ, macam ada bulu tajam macam bulu landak. Aku terus pukul binatang tu dengan tongkatku, seperti pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Benda pelik yang kau nampak dalam rumah kau, gelap, hitam, kau pukul dia. Sehinggalah binatang tu lari keluar dari rumah dia. Hadis ini riwayat daripada Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jamul Kabir, dan Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Kata perawi yang meriwayatkan hadis ini, kata hadis ini hadis perawi tadi hadis istiqah, hadis yang baik, yang sahih kisah ni. Jadi pengajaran daripada ini yang pertama sekali, tuan-tuan, kita ni terkadang bila masuk rumah, syaitan adalah rumah kita. Waktu kita keluar pun, lagilah rumah kita tu mudah dimasuk oleh syaitan. Maka diajarkan oleh para ulama kita pagar rumah kita, nak masuk dan nak keluar. Jangan tinggal ayat kursi, sekurang-kurang ayat kursi. Bila nak masuk rumah, masa pintu pagar tu, kalau tuan-tuan ada gate ataupun apa je lah, dekat-dekat pintu rumah masih nak buka kunci gate tu, baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Yang pertamanya, mudah-mudahan syaitan yang ikut kita, tah-tah dia bergayut dengan kita ni, kita lalu kawasan gelap mana, dia ikut kita, dia lari. Dia tak tumpang masuk dalam rumah kita. Dan mudah-mudahan yang ada dalam rumah pun dengar dengan kita baca ayat kursi, dia pun lari juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, nak keluar daripada rumah pun sama. Sebab kita nak keluar, biar rumah kita bersih, clean daripada syaitan-syaitan ni. Baca ayat kursi sebelum kita langkah pintu keluar, ataupun pintu pagar kita. Sebelum langkah, baca ayat kursi tu, baru jalan. Supaya itu jadi pagar rumah kita daripada gangguan tadi. Kau boleh semualah. Kita ada 5 orang naik satu kereta, 5 orang baca ayat kursi. Kecuali yang perempuan haid boleh baca tak? Perempuan haid kan tak boleh baca Quran. Dia boleh, sebab ini bukanlah tilawah, tetapi baca Quran ni sebagai amalan, zikir, doa, benteng, boleh baca.
Walaupun selalunya dijadikan amalan, walaupun dia keluar dekat lah, pergi takat beli barang kedai depan tu je, keluar balik, masuk balik, elok juga baca ayat kursi. Kerana rumah yang tidak ada zikir, Nabi kata, jiwa orang yang tidak ada hafal Quran, tak baca Quran, seolah rumah yang usang. Rumah yang usang. Rumah tak ada penghuni. Tuan-tuan, kita tinggal rumah kita setahun, balik mai tengok macam rumah hantu. Kan? Nampak dia punya usang lah. Macam-macam. Tahu ular pun boleh masuk, semua boleh masuk. Kan? Tapi kalau setahun ada orang nak masuk keluar, duduk, tidur, lain. Dia seri dia lain. Lebih-lebih lagi rumah kita banyak dihiasi dengan ayat Quran, dengan majlis ilmu. Masya Allah, serinya lain. Walaupun mata kita nampak serupa, sama, tetapi mata malaikat tak sama. Rumah yang sentiasa baca Quran banyak, mengundang para malaikat yang datang bertimbun ketika dalam majlis kita sedang baca Quran. Bila malaikat datang, syaitan tak tunggu, tuan-tuan, lari. Maka antara disebutkan oleh para ulama tadi, kita amalkan ayat kursi ketika nak masuk, nak keluar. Dan juga 3 qul huwallah. Maksud 3 kali qul huwallahu ahad. Kerana qul huwallahu ahad ni mengundang rezeki dalam rumah. Ni saya dapat pesanan daripada Habib Salim Asy-Syatiri yang pernah dia datang masjid kita beberapa tahun yang lampau. Dia pernah wasiat sungguh. Malah dia kata, ayat kursi kau kalau boleh jangan tinggal pada 4 tempat. Ayat kursi pada 4 tempat ni jangan tinggal. Tadi kita sebut, sebelum masuk rumah, baca ayat kursi. Sebelum keluar rumah, baca ayat kursi. 2 dah. Yang ketiga, setiap kali tuan-tuan lepas sembahyang fardu. Selepas sembahyang fardu. Sebab apa? Ada hadis Nabi sebut, orang yang sering mengamalkan ayat kursi selepas sembahyang fardu, tidak ada halangan dia nak masuk syurga kecuali belum mati. Belum mati dia tak masuk. Seolah mati terus dapat peluang untuk ke syurganya. Dengan amalan ayat kursi setiap kali selepas sembahyang fardu. Tuan-tuan sibuk, tuan-tuan contoh Jumaat, lepas ni nak cepat, takut jam nak masuk pejabat, baca ayat kursi dulu. Sebelum bangun bangkit ni, baca ayat kursi dulu. Sembahyang fardu apa pun. Dan yang ketiga, yang keempat, ayat kursi sebelum tidur. Ayat kursi sebelum nak tidur. Itu ada hadis panjang cerita Abu Hurairah yang syaitan datang, Nabi pesan suruh baca ayat kursi sebelum tidur. Jadi 4 tempat ni jangan kita tinggal bacaan ayat kursi. Kita nak baca ayat kursi ni bila orang kata hantu ya. Oh tu ada hantu, baca ayat kursi baru nak baca. Sebelum hantu tu lah, tuan-tuan. Biar hantu kat mata kita ni lari dengan bacaan ayat kursi. Dan tadi qul huwallah 3 kali macam mana? Ini untuk masuk rumah, keluar rumah. Masuk rumah tadi kita baca ayat kursi dulu. Bila dah masuk dalam, baca qul huwallah 3 kali. Bila dah ada dalam rumah. Begitu juga nak keluar rumah. Tadi kita baca ayat kursi sebelum keluar pintu. Dah keluar, dah jalan dalam kereta, baca qul huwallah 3 kali. Itu untuk kebaikan kita. Jadi tak mustahil syaitan penuhlah rumah kita. Kan? Lebih-lebih kita tak jaga macam tu, dia akan masuk. Seperti mana seolah rumah kita ni terbuka pagar. Pagar terbuka, pintu terbuka, bilik terbuka. Senang kalau pencuri tak masuk pun, anjing masuk, kucing masuk, binatang masuk. Begitu juga seolah rumah kita ni tak ada pagar daripada makhluk jahat yang kita tak nampak, jin, syaitan. Mudah-mudahan syaitan ni tak masuk. Syaitan ni ada peranan dia. Ada syaitan yang dalam badan kita, yang tu tak boleh keluar, tuan. Dia duduk kacau kita, duduk bisik kita. Kita boleh kurangkan bisikan dia. Tapi syaitan yang ganggu dalam rumah ni, yang ganggu dalam rumah, mudah-mudahan kita terhindar daripadanya. Sebenarnya kisah yang 263 tentang kuali-kuali kosong itu pun penuh makanan. Daripada Abu Amrah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Orang-orang merasa kelaparan. Mereka minta izin daripada Rasulullah SAW untuk dibenarkan menyembelih sebahagian unta tunggangan mereka. Jadi unta tunggangan Nabi izinkan kalau nak sembelih sebab dah lapar, boleh makan dagingnya. Maka katakan, semoga Allah menjadikan baginda mengizinkannya. Jadi orang semua rancang nak pergi jumpa Nabi, nak minta izin. Boleh tak ya Rasulullah, kita dah unta ni jadi kenderaan, boleh lapar sangat nak sembelih unta untuk makan dagingnya. Mudah-mudahan Nabi izin. Baru nak pergi cakap, kan? Tiba-tiba Sayyidina Umar Al-Khattab duduk ada kat sebelah Nabi. Sayyidina Umar melihat orang tu nak bagi cadangan, dah bagi cadangan pada Nabi, ya Rasulullah, izin tak kami nak sembelih unta ni untuk buat makanan.
dalam keadaan lapar. Jadi Nabi diam macam bagi isyarat, kata bolehlah. Bolehlah. Macam tu. Jadi Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, Sayyidina Umar punya cadangan. Boleh tak aku bagi cadangan? Nah, dia tanya dulu, ya Rasulullah, adakah ya engkau tadi ini adalah wahyu daripada Allah ataupun pandangan pribadi Nabi? Maka Nabi kata tu pandangan pribadi. Maksud Nabi nak buka ruang bagi siapa nak bagi cadangan. Sayyidina Umar nak bagi cadangan. Kalau dia kata wahyu, tak payah bagi cadangan. Kan? Kalau kata wahyu. Jadi bagi cadangan, maka dia kata, ya Rasulullah, bagaimana kalau esok ni kita nak pergi perang, dah kenderaan makin kurang, sembelih kurang kenderaan, kan? Jadi tentera kita semakin tak ada kenderaan. Jadi bagaimana kalaulah engkau ya Rasulullah berkenan, aku nak bagi cadangan supaya kita jangan sembelih binatang unta tadi, kita catu makanan. Kita minta semua sahabat longgok, di sini gandum, di sini roti, contoh di sana kurma, kan? Makanan-makanan ni longgok di setempat berdekatan. Dan apa je lah, walaupun sisa roti, sisa gandum, sikit-sikit pun longgok sekali. Dan engkau datang nanti bila dah longgok, engkau datang doa pada Allah, ya Allah beri keberkatan pada makanan-makanan ni, bagi cukup. Jadi Rasulullah dengar, dia kata, oh bagus juga, bagi tahu dia orang jangan sembelih unta, dan Rasulullah akan buat macam tu. Jadi longgoklah, buat longgokkan makanan, gandum dan sebagainya. Maka Nabi pun pergi doa, minta, ya Allah turunlah keberkatan pada makanan ni untuk cukup tenteranya, supaya tak jadi mengurangkan kenderaan ataupun unta tadi ni. Maka baginda bersabda, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah Allah. Setelah itu baginda memanggil seluruh anggota pasukan untuk datang mengambil. Bila Nabi doa, Nabi suruh sahabat-sahabat ambil balik. Tadi kau nak ambil gandum, silakan. Nak ambil kurma, silakan. Ambil. Dan dia orang ambil lebih daripada hak dia yang dia bagi tadi. Dia bagi tadi mungkin kecil, sebotolnya contoh kan, satu benda kecil. Tapi bila dia ambil banyak. Cedok banyak. Dia rasa nak berjalan ni 3-4 hari, dia cedok banyak. Jadi agak-agak boleh cukup tak kalau kita punya akal? Memang tak cukup lah. Benda dah sikit, tapi ambil banyak pula, tak cukup. Tapi apa yang berlaku, tidak ada satu kuali pun di tangan seorang sahabat. Kuali maksud bekas-bekas makanan, semua penuh. Penuh. Tadi kosong-kosong. Semua dia orang isi penuh. Kan? Kormanya, tepung gandum, roti, makanan, bagi penuh semua. Bekas makanan semua penuh. Melainkan penuh dengan makanan, sementara makanan yang tersisa, yang longgok tadi masih membukit. Masih banyak. Rasulullah SAW senyum gembira dengan apa yang berlaku, iaitu tanda cadangan Sayyidina Umar tadi diterima oleh Rasulullah SAW dan didatangkan keberkatan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Nabi senyum, nampak geraham gigi, seronoklah, gembira, tenang Nabi. Semua sahabat dapat makanan cukup. Baginda bersabda, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah, dan aku bersaksi bahawa aku adalah utusan Allah Rasulullah. Tidak ada seorang hamba pun yang bertemu dengan Allah sambil membawa kedua kalimah syahadah ini, ucap syahadah, melainkan akan dia dijauhkan daripada neraka kelak pada hari kiamat. Ucap syahadah. Banyakkan kita ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. La ilaha Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimah ni mampu menghindarkan tuannya daripada api neraka. Satu ketika Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali, ketika Rasulullah dah hujung hayatnya, dah sakit-sakit, Sayyidina Ali datang ziarah, maka Rasulullah pesan, jaga sembahyang. Sayyidina Ali nak Rasulullah suruh Sayyidina Ali hafal, ingat pesanan penting ni. Yang pertama Nabi kata as-salah, jaga sembahyang. Wa ma malakat aymanukum, dan jagalah hamba sahaya, bermuamalah dengan baik, jangan kasar, jangan pukul ikut suka pada hamba kamu. Dan ucaplah banyak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun kata ulama dengan banyakkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, siapa yang ucap ini maka dia diharamkan daripada api neraka. Dalam hadis tersebut harramahallahu nar. Jadi Allah haramkan dia alan nar, daripada api neraka. Jadi kata ulama, adakah orang ucap asyhadu an la ilaha illallah dia tak kena neraka? Tak, yang Nabi kata diharamkan daripada api neraka itu adalah diharamkan daripada api neraka yang kekal. Macam mana orang kafir, kan dia kena neraka kekal. Jadi orang yang ucap syahadah, dia ucap syahadah, mungkin kalau dah dia
tinggal sembahyang ke, dia buat tu dosa, mungkin dia kena azab atas dosa tu, sementara selesai, maka dia akhirnya masuk dalam syurga. Dia bukan kena azab yang kekal. Jadi itu peranan syahadah. Dan lebih-lebih lagi kalau orang yang mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, perkataan terakhir, man qala la ilaha illallah akhir kalamihi, yang menjadi akhir perkataan dia sebelum dia mati, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Nabi kata pasti dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Pasti dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kita ni tuan-tuan, bila kita menziarahi seorang yang sakit tenat, maka disunnahkan kita talqinkan dia la ilaha illallah. Jadi kita pergi duduk dekat dengan telinga dia. Kalau dia masih sedar lah. Kalau ICU mungkin kita tak boleh masuk, tapi kita minta izin lah. Mungkin doktor bagi kita masuk untuk dalamnya, untuk seorang-seorang ucap. Walaupun kita nampak dia koma, biarlah kita bisik la ilaha illallah, mudah-mudahan dia mungkin boleh dengar kot. Mudah-mudahan macam tu. Kita bisik la ilaha illallah. Lanjut. Jangan cepat-cepat, jangan pergi. Ji ucap la ilaha illallah. Terkejut tu mati terus. Kan? Biar lanjut pelan. Kan? Dia terkejut yang kita tak ada nak ucap. Jadi bagi lanjut supaya dia dapat ucap. Dan mungkin kita nampak mulut dah bergerak, tak dengar pun. Dah nampak mulut bergerak tu kita anggap dia dah ucap. Bila sekali dia dah ucap, tak payah lagi orang lain pun nak talqin. Mai datang yang ketiga nak talqin, yang ke-10 pun nak talqin. Tak payah. Bila talqin dah cukup. Kecuali dia cakap. Dia cakap benda lain, kita talqin dia semula la ilaha illallah. Supaya nak bagi perkataan la ilaha illallah tu yang terakhir daripada hidup dunia dia. Pentingnya. Dan orang yang jarang mengucap la ilaha illallah semasa hayatnya, maka dia berisiko tak mampu nak ucap la ilaha illallah ketika saat kritikal tu. Kan waktu nak mati ni kritikal tuan. Kadang yang nama anak pun dia tak ingat, nama isteri boleh jadi tak ingat. Yang hari-hari sebut dia tak ingat. Kan? Macam mana la ilaha illallah yang jarang-jarang dia sebut nak boleh ingat sebut. Maka perbanyakkanlah semasa kita hayat supaya waktu tu Allah izinkan kita ingat untuk sebut. Dan jangan buat sesuatu yang menghalang daripada sebutan. Walaupun dia rajin banyak sebut, buat amal soleh, semayang banyak, tapi boleh jadi halangan-halangan ni menjadi sebab dia tak mampu nak sebut. Apa dia halangan tu? Yang pertama syirik, na'udzubillah min dzalik. Yang pertama syirik. Yang kedua, derhaka ibu. Derhaka pada ibu, halangan besar. Takkan mungkin boleh jawab la ilaha illallah. Derhaka pada ibu bapa. Ini mesti settle, mesti baik, mesti selesai masalah kita dengan ibu bapa. InsyaAllah dipermudahkan kita mengucap la ilaha illallah saat akhir. Dan yang keempat iaitu kita jangan memusuhi para wali-wali Allah. Jangan benci kepada wali-wali Allah. Ni ada orang perangai jenis apa pun tak tahu, mungkin tak faham cerita wali. Apa asyik cerita wali, malu aku nak dengar, tak nak dengar lah cerita wali. Masya Allah, ini awak sudah bermusuh dengan wali Allah. Allah yang sebut, man adali waliyan, siapa yang benci musuh dengan wali aku, faqad adantu bil harbi, aku perang dengan dia. Aku isytihar perang dengan dia. Jadi kalau dah bermusuh, Allah perang dengan dia, takkan dia boleh menang. Sampai bila takkan boleh menang? Maka tak mampu nak ucap la ilaha illallah saat akhirnya. Dan juga jangan menghina. Yang kelima, jangan menghina syiar Allah. Jangan menghina syiar Allah. Syiar lambang kebesaran Islam. Seperti contoh Kaabah, azan. Jangan main-main. Ada orang nak benci, apa ni azan menyalak macam anjing, na'udzubillah. Ini habis. Jangan menghina, merendahkan dan juga membenci pada syiar Allah Ta'ala. Azan, nama Nabi Muhammad SAW, Kaabah contohnya, Ramadan, amalan-amalan yang orang tengok, orang tahu tu Islam. Quran, tahulah Islam lah tu, dia baca Quran. Kan? Tu syiar Islam, syiar Allah Ta'ala. Maka tak boleh. Okey, satu kisah lagi yang terakhir, berkat air perigi. Ketika mana Nabi suruh orang tu campak air perigi, batu dalam perigi. Daripada Zaid bin Harith bin Shida'i, dia berkata, aku berkata pada Rasulullah SAW dalam satu musafir, baginda bertanya, apakah engkau ada air? Nabi tanya, kau ada air tak? Ketika Nabi nak air, aku jawab, ya.
tetapi hanya sedikit dan tak cukup untuk Nabi. Maksudnya sikit, saki-baki je. Nak minum seorang pun tak cukup. Kan? Baginda bersabda, tak apalah, tuang dalam bekas mangkuk besar. Dalam bekas mangkuk dan bawa mai sini. Saki-baki air tadi. Aku pun buat demikian, bawa pada Nabi. Kemudian baginda Nabi SAW meletakkan celup tapak tangan Nabi dalam mangkuk air yang saki-baki tadi. Aku melihat di antara dua jari Nabi terpancar air, celah ni. Keluar air daripada celahan jari baginda Nabi SAW. Baginda bersabda, kalau aku tidak malu kepada Tuhanku, tentu kita akan minum dan memiliki air sepuasnya. Maksudnya, kalaulah aku tak malu, aku nak minta biar air ni melimpah-limpah jadi sungai, jadi perigi. Ni air jari Nabi. Berserulah kepada para sahabat, panggil sahabat mai datang. Lain supaya dia orang dapat minum air ni juga. Jadi air keluar dari celah jari Nabi ni banyak peristiwa. Ni tak disebut di mana, tapi dalam peristiwa lain yang berlaku di Hudaibiyah juga air keluar daripada semua celahan jari Nabi. Sehingga sahabat boleh ambil wuduk, sahabat boleh minum, boleh basuh muka, kan? Air tersebut, air yang disebut sebagai air yang paling mulia di muka bumi, lebih pada Zam-Zam. Sebab dia keluar daripada celah jari Nabi. Macam mana boleh keluar? Tak tahu, wallah alam. Itu mukjizat. Dan tak ada pun bau busuk darah ke, busuk peluh ke, tak ada. Air itu paling bersih. Ziyad berkata, delegasi kaumku datang dengan keislaman dan ketaatan. Salah satu daripada mereka mengatakan, wahai Rasulullah SAW, sungguhnya kami miliki telaga. Ada seorang lagi, kawan-kawan dia yang tengok macam tu, dia mai datang minta. Saya ringkaskan. Jadi, orang tu datang, dia cerita, ya Rasulullah, kat kampungku ada perigi, tapi perigi dah kering. Perigi kering dah. Tak ada air. Payahlah tak keluar air. Kami pun tak dapat sumber air. Maka Nabi ambil di tepi itu batu. Batu kerikil lebih kurang 7 biji. Kemudian Nabi genggam dengan tangan 7 biji tersebut. Baginda baca doa, sesuatu doa. Kemudian baginda berkata, kalau kamu balik nanti, bawa batu ni, pergi kat perigi kering tadi, campak masuk dalam tu. Batu ni campak dalam perigi kering. Maka lemparkan kerikil ini satu persatu. Oh, Nabi suruh baling sebiji, 7 biji. Dan sebutlah Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah. Ketika kamu melempar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu mereka sama sekali tidak boleh tengok lagi dah dasar. Tak nampak. Maksudnya air, nak sebut air penuh dah. Sampai tak nampak dasar dia. Penuh melimpah. Dasar perigi tersebut. Seakan-akan telaga itu tidak ada dasar. Tak kering-kering, tak nampak. Maha suci Allah yang maha kuasa lagi, maha berkehendak semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Jadi itulah keberkatan Nabi SAW. Bila keberkatan tu boleh dipindah, ditransfer pada benda lain dengan izin Nabi SAW. Ada satu cerita pindah transfer ni tuan. Transfer keberkatan. Ada seorang budak namanya, salah seorang saya lupa namanya. Anak muda ketika dia, budak-budak dulu, ayah dia bawa dia jumpa Nabi SAW. Ketika dia umur 5-6 tahun. Nama dia Abdullah. Jadi ayah dia suruh, ya Rasulullah, doalah anak aku ni. Maka Rasulullah pun letak tangan atas kepala dia macam tu. Rasulullah tepuk itu, semoga Allah berkati engkau. Semoga Allah berkati engkau. Nabi cakap macam tu je. Setelah tu, si budak ni membesar. Membesar, ayah dia kata, dan keluarga dia pun nampak, dia pandai berubat. Berubat orang sakit. Macam mana dia berubat? Bila ada orang sakit, orang tu bengkak sini ke bengkak mana ke, dia akan pegang di tempat bekas tapak tangan Nabi ni. Tapak tangan Nabi kat sini dulu. Dia pegang dengan keberkatan bekas tapak tangan Nabi SAW, maka sembuhlah penyakit orang ni. Dia pegang sini dan dia pegang kepada penyakit orang tu, sembuh. Malah binatang yang penyakit pun dia buat macam tu juga, sembuh. Keberkatan yang telah ditransfer daripada Nabi SAW, dia boleh buat ubat pula kepada orang lain. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala melalui kita mendengar, telinga kita mendengar cerita Rasulullah, mata kita membaca kisah Rasulullah, mulut kita menyebut tentang Rasulullah SAW, dan hati kita sentiasa ingat cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita hari Jumaat ni, dan Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada saudara kita yang berada di Gaza, di Palestin tebing barat, dan di mana saja mereka berada. Perlindungan Allah, peliharaan Allah Ta'ala daripada pasukan yang kejam Zionis dan siapa saja yang bantu pasukan Zionis, dan Allah berikan kehancuran kepada mereka, kekalahan kepada mereka, kehinaan kepada mereka,
dan kembalilah perancangan jahat mereka dikembalikan kepada diri mereka sendiri, kehancuran mereka yang mereka lakukan, kehancuran dikembalikan kepada pasukan mereka sendiri, dan Allah hinakan mereka, jatuhkan mereka, dan Allah pelihara Baitul Maqdis daripada daripada pencemaran mereka, kejahatan mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.